Okay, Bismillahirrahmanirrahim korang. Jom di malam ini kita membaca buku. Okey. Buku malam lah untuk sesi kali ini. Okey, jom kita membaca buku kita. Buku apa korang? Okey, buku terbitan. Okey, merupakan untuk diterbit di channel lah. Dan ini dah diterbit oleh penulisnya sendiri tau. Jadi kita malam ini, okey. Malam ini kita lupa nak pasang mikrofon kita. Okey, sekejap ya kita pasang. Okey, kita pasang. Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita pasang. Okey. Harap jelas suara kita, harap jelas kita kali ini. Kita dekatkan mikrofon untuk kita. Okey. Abaikan sekiranya ada gangguan yang mengganggu diri anda di malam ini. Jom bersama dengan admin Cezi untuk bersama dengan kita. Okey, bersama dengan kita membaca buku. Okey. Bersama hos anda membaca buku. Jom. Okey. Jangan herankan kalau kita dapat habis untuk sesi kali ini. Kan? Bersama dengan admin Cezi. Okey, jom kita membacanya. Kita di muka surat berapa dah? Kita di muka surat... Okey, kita dah di muka surat mana ni? Sekejap ya. Mikrofon kita tengah lari ni. Tengah lari ni. Okey, tengah lari kita membacanya. Okey, kita dah di muka surat mana? Kita dah di muka surat 1, 2, 3. Okey, kita sambung tal. Sambung membacanya. Jom membaca dengan kita. Khalifah Al-Adid melantik Shirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir, okey, pada tahun 1169 Masihi. Ini merupakan kali pertama ahli keluarga Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri, namun beliau meninggal dunia hanya setelah Perdana Menteri selama 2 bulan. Khalifah Al-Adid akhirnya melantik Salihuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri, menggantikan bapa saudaranya semasa berusia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri, Salihuddin mendapat gelaran Al-Malik An-Nasir yang bererti penguasa yang bijaksana. Setelah Khalifah Al-Adid meninggal dunia pada tahun 171 Masihi, Salihuddin Al-Ayyubi berkuasa penuh dalam pemerintahan dinasti Fatimiyah, termasuk urusan keagamaan. Salihuddin menyusun pentadbirannya bagi menguatkan rangkaian dan kedudukan politiknya selaku kerajaan yang berpegang pada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan itu, dinasti Ayyubiyah mula berkuasa sejak 1171 Masihi dan berterusan selama 75 tahun. Khalifah dinasti Al-Ayyubi. Okey. Selama lebih kurang 75 tahun dinasti Al-Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang pemimpinnya yang bergelar sultan atau malik seperti berikut. Seperti berikut. Okey. Sultan Malik Salihuddin Yusuf Al-Ayyubi, iaitu bermula dari 1171 hingga 1193 Masihi. Malik Al-Mansur Nasiruddin, iaitu 1198 hingga 1200 Masihi. Malik Al-Kamil 1218 hingga 1238 Masihi. Nama dia Malik Al-Kamil Muhammad. Okay. Malik Al-Saleh Najmuddin, iaitu 1240 hingga 1249 Masihi. Malik Al-Aziz Imaduddin, Imaduddin, 1193 hingga 1998 Masihi. Malik Al-Adil Safiuddin, pemerintah satu, iaitu 1200 hingga 1218 Masihi. Malik Al-Adil Sifuddin, pemerintahan kedua, iaitu 1238 hingga 1240 Masihi. Okey, nampak tak kalau kita macam ni? Kita macam ni. Okey. Jom. Al-Malik Al-Muzaman Turashah, iaitu 1249 hingga 1250 Masihi. Malik Al-Ashraq Muzaffaruddin, iaitu 1250 hingga 1252 Masihi. Kita lanjutkan. Okay, selanjutnya akan dihuraikan. Diuraikan tentang beberapa khalifah.
Okey, orang yang terkenal iaitu A. Malik Salehuddin Ayyubi, B. Malik Al-Adi Safiuddin, C. Malik Al-Kamil Muhammad. 1. Sultan Salehuddin Ayyubi 1171 hingga 1193 Masihi. Salehuddin Ayyubi tidak hanya terkenal sebagai seorang panglima perang yang gagah berani dan ditakuti, akan tetapi lebih dari itu beliau adalah seorang yang sangat memperhatikan kemajuan pendidikan. Salah satu hasil besar yang beliau sumbangkan selama Salehuddin menjadi sultan adalah sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Khalatul Jabal yang dibangun di Kairah pada tahun 1183 Masihi. Salehuddin Ayyubi melantik para pembantunya dari orang yang cerdas dan terdidik. Mereka antara lain ialah Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Okey, setiausaha pribadinya bernama Baruddin bin Shaddad yang kemudiannya menjadi penulis biografinya. Okay, Salehuddin Ayyubi bergelar pemimpin umat Islam global. Iaitu Salehuddin Ayyubi tidak memusatkan kuasanya di Mesir. Beliau membahagikan wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudaranya. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa cabang dinasti Ayyubiyah seperti berikut. A. Kesultanan Ayyubiyah di Mesir. B. Kesultanan Ayyubiyah di Damsyik. C. Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo. D. Kesultanan Ayyubiyah di Hama. E. Kesultanan Ayyubiyah di Homs. F. Kesultanan Ayyubiyah di Mayafakin. G. Kesultanan Ayyubiyah di Sinjar. H. Kesultanan Ayyubiyah di Hinskaifa. I. Kesultanan Ayyubiyah di Yaman. J. Keamiran Ayyubiyah di Korak. Salehuddin Ayyubi dianggap membawa pembaharuan di Mesir kerana dapat mengembalikan mazhab, mazhab ahli sunnah dalam kerajaan Islam pimpinannya. Melihat kejayaannya itu, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelaran Al-Mu'iz lil Amiril Mu'minin kepadanya. Khalifah Al-Mustadi juga menyerahkan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Syria dan Maghribi sebagai wilayah kekuasaan Salehuddin. Salehuddin Yusuf Ayyubi pada tahun 1171 Masihi. Sejak itulah Salehuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, iaitu pemimpin umat Islam dan kaum muslimin pada peringkat global. Tindakan membanteras penentang. Berikutan kejayaan Salehuddin timbul perasaan iri hati dalam bekas para wazir zaman Fatimiyah dan saksi baki mereka yang pro kepada Syawar dan Amuri. Selain itu, terdapat mereka yang mahu melakukan pemberontakan terhadap Salehuddin Ayyubi kerana merasakan beliau menjadi saingan mereka. Mereka itu adalah A. Nuruddin Zanki. B. Hijab, iaitu ketua istana Khalifah Al-Adid. C. Kaum Asasin yang dipimpin oleh Syekh Sinan. E. D. Kelompok Zanki, iaitu penyokong Malik Al-Saleh. Okey, yang bersekongkol dengan Al-Ghazi, penguasa Mosul dan bapa saudara Malik Al-Saleh. Perang menentang tentera Kristian. Okey, yang pertama adalah melawan Al-Malik I, Raja Jerusalem. Salem. Perang. Yang kedua melawan Partluin, iaitu keempat putera Al-Malik I, dan yang ketiga melawan Ronald di Chautilon, penguasa benteng Karat di sebelah timur Laut Mati. Perang yang keempat pula melawan Raja Parwin B hingga kota-kota seperti Tiberias, Nasirah, Samaria, Suwida, Beirut, Batrun, Accra, Ramallah, Gaza, Hebron dan Baitul Muqaddis berhasil dikuasai oleh Salehuddin Ayyubi. Selain Clement III, para penguasa Eropah yang membantu dalam perang menentang Salehuddin adalah A. Philip II, Raja Perancis. B. Richard I, The Lionheart, Hati Singa, Raja Inggeris. Yang ini merupakan gambaran Sultan Salehuddin ialah panglima, panglima yang berani. Berani dan pemimpin yang penuh dengan kasih sayang dan tawaduk. Ini adalah gambarannya pada muka surat 126. Kita dekatkan lagi. Nampak jelas tak? Agak cantik kan? Yang diberikan gambarannya. C. William Raja Sisilia. D. Frederick
Barbarossa, Karsia, Jerman. Okey, setelah peperangan menentang tentera Kristian selesai, Salihuddin Ayyubi memindahkan pusat pemerintahannya di Mesir ke Damsyik. Salihuddin meninggal dunia di sana pada tahun 1193 Masihi pada usia 57 tahun. Okey, kedua, Malik Al-Adil Safiuddin 1200 hingga 1218 Masihi. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, namun sering dipanggil Al-Adil. Dari nama Saifuddin itu, tentera Kristian memanggilnya Sabhadin. Beliau ialah putera Najuddin Ayyub, adik bongsu Salihuddin Yusuf Ayyubi, bererti Al-Adil ialah anak saudara Salihuddin. Setelah Salihuddin meninggal dunia, Al-Adil berhadapan dengan pemberontakan dari Izzuddin di Mosul. Beliau juga perlu menentukan siapa yang berhak menjadi penguasa ketika terjadi perselisihan di antara anak-anak Salihuddin, iaitu Al-Aziz dan Al-Afdal. Setelah kematian Al-Aziz, Al-Afdal berusaha menjadi sultan, akan tetapi Al-Adil beranggapan Al-Afdal tidak sesuai untuk jawatan itu. Akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka dan Al-Adil berjaya mengalahkan Al-Afdal, seterusnya menjadi sultan di Damsyik. Al-Adil merupakan seorang pemimpin dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Okey, yang ketiga, Malik Al-Kamil Muhammad 1218 hingga 1238 Masihi. Nama lengkapnya ialah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Selain dipuja kerana mengalahkan tentera salib sebanyak 2 kali, dia juga dicaci maki kerana menyerahkan kembali kota Jerusalem. Okey, Jerusalem. Jerusalem itu nama dia, kepada orang Kristian. 1127. Itu muka surat. Muka surat kan. Okey, dan seterusnya, Al-Kamil ialah putera Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pasukan pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat Damita. Beliau kemudian menjadi sultan setelah bapanya meninggal dunia pada tahun 1219. Dia hampir kehilangan tahtanya kerana kontroversi kaum Kristian Koptik. Okey, Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu. Akhirnya konspirasi itu berhasil dipatahkan oleh saudaranya Al-Muazzam, iaitu gubernur Syria ketika itu. Pada bulan Februari pada tahun 1229 Masihi, Al-Kamil menandatangani perjanjian damai selama 10 tahun dengan Frederick II. Antara dua perjanjian itu adalah A. Mengembalikan Jerusalem dengan dan kota-kota suci yang lain kepada pasukan salib. B. Kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masihi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Saleh Al-Ayyubi. Okey, ini ada kata-kata di sini. Dinasti Ayyubiyah mula runtuh pada masa pemerintahan Sultan As-Saleh. Setelah As-Saleh meninggal dunia pada tahun 1249 Masihi, kaum Mamluk mengangkat isteri As-Saleh, Syahzaratul, sebagai sultanah. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah masih berkuasa di Syria. Okey. Dan seterusnya, berakhir dinasti Ayyubiyah pada tahun 1260 Masihi. Tentera Mongol hendak menyerbu Mesir. Pemimpin tentera Islam di sana ialah Qutuz, seorang panglima perang Mahmud. Dalam pertempuran di Ain Jalut, Qutuz berhasil mengalahkan tentera Mongol dengan gemilang. Selanjutnya, Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Okey, sejarah Empayar Turki Uthmaniyah. Okey, Empayar Turki Uthmaniyah dikenali sebagai Ottoman Empire oleh Barat. Bertahan selama 623 tahun. Dari 1259 hingga 1922. Ia menguasai kawasan yang sangat luas di sekitar Laut Mediterranean. Okey, ini adalah petanya. Peta dapat jelas tak? Okey, ini adalah peta
Okey, peta Empayar Turki Uthmaniyah dalam masa 6 abad itu, empayar ini juga pernah menguasai kawasan di sepanjang lembah Sungai Nil dan pantai Laut Merah. Okey, kuasanya juga tersebar di utara ke Eropah, namun terhenti kerana mereka gagal menaluki Vienna. Ke barat, pengaruh Empayar Uthmaniyah sampai ke Maghribi atau Morocco. Jom kita sambung. Okey, jom. Jomlah. Okey, jom. Penaklukan Empayar Uthmaniyah mencapai kemuncak pada sekitar tahun 1700. Okey. Pada waktu itu, ia meliputi kawasan yang paling luas sepanjang kewujudannya. Okey, ini adalah Sungai Nil yang menyaksikan pelbagai sejarah. Okey, kita dekatkan lagi Sungai Nil. Cantik kan? Pemandangannya. Okey, kronologi Empayar Turki Uthmaniyah. A. Diasaskan pada tahun 1299. B. Penaklukan diganggu oleh Timur Delem. Okey. Tamerlane. Tamerlane iaitu 1402 hingga 1414. C. Kesultanan Uthmaniyah dihapuskan pada November 1922. Okey. D. Bahasa rasmi adalah Turki. Okey. E. Bahasa minoriti. Okey, Albania, Arab, Asia, Bulgaria, Kroatia, Jerman, Grek, Hebrew, Itali, Kurdish, Parsi, Somali dan lain-lain. F. Okey, bentuk kerajaan-kerajaan berkhalifah. Okey, kuasa sekular dipegang oleh sultan yang menerima nasihat daripada seorang wazir utama. Kuasa berkaitan agama terletak pada khalifah. G. Agama rasmi ialah Islam Sunni. Okey, H. Ibu negeri Sogut iaitu 1302 hingga 1326, iaitu Bursa 1326 hingga 1365. Irdoni, okey, 1365 hingga 1452. Constantinople. Yang ni perkataan yang Edwin Chezi belum kata lancar sebutnya. Okey, kita cuba lancarkan. Kini Istanbul 1453 hingga 1922. Okey, kawasan taklukan ketika kemuncak sekitar 5.2 juta kilometer persegi, iaitu pada tahun 1700. Antara negara yang dikuasai termasuklah Greece, Bulgaria, Mesir, Hungari, okey, Macedonia, Romania, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, sebahagian tanah Arab dan sebahagian benua Afrika. J. Populasi dianggarkan lebih daripada 35 juta pada tahun 1856, menurun kepada 24 juta ketika Perang Dunia Pertama akibat kematian. Perluasan kuasa Empayar Turki Uthmaniyah. Empayar Uthmaniyah dinamakan sebenar nama seorang pemimpinnya, iaitu Sultan Osman. Okey. Satu. Tarikh lahir beliau tidak diketahui dan beliau meninggal dunia sama ada pada tahun 1323 atau 1324. Sultan Osman I mentadbir sebuah wilayah kecil di Bithynia semasa hayatnya. Bithynia adalah sebuah kawasan di barat laut hitam di Turki pada hari ini. Ini adalah gambaran Sultan Osman I. Jom kita sambung. Tertarik tak? Sampai sekarang tertarik tak? Okey, kalau tertarik tinggalkan komen lah. Kalau rasa betul-betul ikhlas hati korang untuk komen, tinggalkan komen. Di sini adalah wajah. Memang kita tak guna apa-apa, make up apa-apa. Memang para kata kita asli ke wajah kita. Inilah wajah Admin Chezi. Ni masih ada kulit muka ni. Okey, jom kita sambung. Jangan cerita wajah dulu korang. Jom kita baca. Okey. Anak Osman, Orhan berjaya menguasai Bursa di Anatolia pada tahun 1326 dan menjadikannya ibu negeri. Anak Orhan pula ialah Sultan Murad I, memerintah empayar ini sejak 1362 dan beliau meninggal dunia pada tahun 1389 dalam Perang Kosovo. Peperangan ini membolehkan Empayar Uthmaniyah menguasai Serbia dan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk meluaskan pengaruh ke Eropah. Okey, pada tahun 1396 tentera Uthmaniyah di bawah kuasa Sultan Bayezid I bertembung dengan tentera salib di kubu Nanabu. Perkataan baru. Okey, iaitu Danubi. Di
Nikopolis, okey, Bulgaria. Tentera Salib berjaya ditewaskan dan pengaruh Empayar Ottoman berkembang melalui penguasaan wilayah Balkan. Dan kita sambung. Sementara itu, seorang pemimpin berdarah Mongol bernama Timur. Timur telah mencuba empayar ini dari timur dan mengalahkan Sultan Bayezid I dalam Perang Ankara pada tahun 1402. Kekalahan ini mengakibatkan tercetusnya perang saudara dalam kalangan anak-anak Bayezid selama 10 tahun bagi merebutkan tahta. Empayar Ottoman juga hilang penguasaan di wilayah Balkan. Okey. Dan pertelingkahan dan perang saudara di antara anak-anak Bayezid I akhirnya berjaya diselesaikan dan melalui Sultan Murad II, Empayar Ottoman berjaya menguasai semula wilayah Balkan antara tahun 1430 hingga 1450. Okey, ini adalah gambaran Sultan Murad I. Jadi kita sambung. Antara peperangan yang penting dalam sejarah empayar ini adalah Perang Varna. Pada tahun 1444 dengan kekalahan tentera Wallachian. Wallachian iaitu Perang Kosovo kedua. Iaitu pada tahun 1448 juga penting untuk Empayar Ottoman. Anak lelaki Sultan Murad II iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal sebagai Mehmed. Mehmed The Courier di Barat berjaya mengalahkan Empayar Byzantium dan menguasai Konstantinopel. Konstantinopel. Itulah macam mana perkataan sebutnya. Okey, perkataan sebut. Okey, perkataan baru iaitu Istanbul pada tahun 29 Mei 1453 ketika berusia 21 tahun. Ini adalah gambaran Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menguasai satu angkatan perang untuk meneluki kota Konstantinopel. Itu perkataannya. Okey, kita berhenti di sini. Harap dapat sesuatu dari admin Cik Z. Okey, kita ambil penanda buku kita yang sangat unik. Siapa yang berminat dengan BAM boleh sahaja sebab ini adalah penanda buku kita. Dan sekiranya ada persoalan, tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Dan sekiranya anda berpuas hati dengan apa kata persembahan kita ataupun pembacaan kita, teruskan bersama kita. Setialah menjadi pembaca buku bersama dengan channel Rohana Badri. Okey, jumpa lagi korang. Assalamualaikum.